Biarkan sambung 12.3 iaitu mutasi. Okey, apa itu mutasi? Mutasi ialah perubahan secara spontan dan lawak pada kandungan genetik iaitu DNA dalam sel organisma macam Ari kata tadi. Bahan yang menyebabkan mutasi atau meninggikan kadar mutasi pada aras berbahaya adalah mutagen. Bermaksud di sini, kalau ada mutagen, kadar mutasi tu akan meningkat kepada aras bahaya. Faham tak? So kalau ada mutagen tu, mutagen tu lah penyebabnya kadar mutasi tu meningkat ke dalam bahagian bahaya lah. Okey, nanti aku akan terangkan apa itu mutagen. Okey. Proses mutasi berlaku secara spontan dalam keadaan semula jadi. Bahan genetik baharu yang dihasilkan oleh mutasi disebut sebagai mutan. Maksudnya asal dia mutasi, tapi lepas dia dah berlakunya asal dia adalah asal dia adalah macam macam ni cakap, mutasi tu lepas dia berlaku mutagen, dia akan betul jadi mutan, faham tak? Nama lain dia akan berubah. Maksudnya mutasi akan berubah menjadi mutan. Lepas tu mutan boleh wujud sebagai gen mutan, sel mutan, organel mutan atau individu mutan. Okey, inilah mutagen tu. Okey, kalau ada benda ni, mutasi tu akan berubah ke dalam keadaan bahaya. Maksudnya ada 3 ejen, which is ejen fizikal, ejen kimia dan ejen biologi. Ejen fizikal ni adalah melibatkan sinar, which is sinar ultraungu daripada matahari, dan yang kedua adalah sinar pengayunan seperti sinar X, sinar alfa dan sinar beta. Kalau ejen kimia ni bahan kimia lah yang berkarsinogen seperti asap rokok, bahan pengawet dalam makanan, formaldehid dan benzena. That's why orang mengandung kena kurangkan bahan pengawet yang dalam makanan macam ada pewarna ke apa ke. Lepas tu yang ketiga adalah ejen biologi iaitu virus dan bakteria. Okey, mutasi ni ada 2 jenis, mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi gen ni dia berlaku apabila terdapat perubahan dalam urutan base nukleotida dalam sesuatu gen. Mutasi gen juga dikenali sebagai mutasi titik. Perubahan ini mengubah kod genetik yang digunakan bagi sintesis asid amino. Tak faham kan? Nanti kita tengok. Okey, akibatnya struktur protein yang dihasilkan berubah dan protein baharu yang disintesis tidak dapat berfungsi. Mutasi gen berlaku melalui penggantian base, penyelunyapan base dan sisipan base. Maksudnya mutasi gen ni dia akan berlaku dalam 3 jenis tau, which is penggantian, pelenyapan dan juga sisipan. Inilah dia. Maksudnya urutan nukleotida asal dia adalah CTA macam ni kan. Kita ingat tak tahun lepas, korang ingat tak tahun lepas yang kita ada belajar C partner dia G, T partner dia A, macam tu kan. Kalau macam yang ni, kalau korang tengok yang bahagian ni dulu, asal dia adalah A dengan A. Yang ni pun sama, A dengan A. Tapi bila masuk je part yang nombor 2 ni, korang tengok yang tengah-tengah ni je tau, yang ni. Okey, kod asal dia adalah CTA. So bila CTA, bila kod dia CTA, dia boleh sintesis protein tu boleh baca tau. Tapi lepas je mutasi berlaku, dia jadi TTA. So asid amino tu akan berubah. So macam CTA ni, nama asid amino dia lain. Tapi lepas mutasi berlaku je, TTA ni dia jadi TTA. So asid amino tu nama dia akan jadi lain. Faham tak? So dia, bilanya kod dia berubah, dia tak boleh jalankan fungsi. Sel pula tak boleh jalankan fungsi. Dan ini akan menyebabkan ketidaknormalan berlaku dalam sel. Kita tengok yang bawah macam ni. Yang MET, LIS, FIF, PRO and GLU ni, inilah nama asid amino tadi. Kalau TAC, nama dia MET. Bawah ni pun sama, dia MET. Sebab apa? Sebab kod dia asalnya TAC, dia tak berubah. Tapi kalau tengok dekat penggantian ni dia tambah tau. Dia ganti. Macam glue ni kan, asal dia kod dia CTT. Tapi CTT ni nama asid amino ni adalah glue. Tapi dia digantikan T yang terakhir tu dengan G, dia akan jadi CTG. So bila dia digantikan, nama asid amino tu akan berubah.
akan jadi nama asid amino yang lain lah. Kalau macam si Titi, nama asid amino dia glue. Tapi disebabkan dia dah berganti, dia dah jadi CTG, asid amino tu nama dia berubah jadi ASP. Tak tahu macam dia nak sebut. Macam tu, faham tak? So jadinya dekat sini asid amino tu dia disinteksiskan dengan asid amino yang berlainan. Sebab asal dia glue. Tapi bila mutasi berlaku dia jadi ASP ni. Ini untuk pergantian, maksudnya dia ganti. Kalau sisipan base, dia jenis yang tambah. Maksudnya sisipan ni tambah. Contohnya macam dekat Pro ni kan. Pro ni asal dia GGC. Tapi bila mutasi berlaku, dia jadi CAG. Maksudnya di antara GGC ni, maksudnya di antara G dengan G ni, dia tambah A. So dia akan jadi GAG. Kalau GGC, sebelum mutasi, dia nama asid amino dia adalah Pro. Tapi selepas mutasi berlaku, dia kan dah tambah, dia kan jadi dia kan tambah sisipan base kan, which dia tambah A tu kan, dia dah jadi GAG kan. So asid amino tu nama dia berubah jadi Leo. Faham tak? Macam tu lah. Lepas tu yang ketiga ni adalah pelenyapan. Pelenyapan ni adalah buang. Dia lenyap, buang lah. Macam dekat Pro ni, nama asid amino dia adalah untuk Pro ni, dia punya kod bagi asid amino ni adalah GGC. Tapi selepas mutasi berlaku, dia buang G tu tau. Dia buang kan GGC. Dia buang satu G tu, dia jadi GCC. So bila GCC, nama asid amino lain yang disintesis, which is ARG ni, bukan lagi PRO. Faham tak? Bila ditambahkan atau dibuang, benda yang hujung ni akan beranjak. Kalau buang, dia beranjaklah ke sini. Macam ni, dia beranjak ke sini. Kalau tambah, dia akan beranjak ke kanan. Kalau dia buang, dia akan beranjak ke kiri. Ini adalah mutasi gen. Okey, mutasi gen menyebabkan penyakit genetik seperti thalassemia, cystic fibrosis, anemia sel sabit, albinism dan hemofilia. Okey, untuk 3 jenis mutasi gen tadi, which is penggantian base, sisipan base dan pelenyapan base, dia ada penyakit dia tersendiri tau. Macam penggantian base, penyakit dia adalah anemia sel sabit. Untuk sisipan base, cystic fibrosis, dan untuk pelenyapan base adalah thalassemia. Okay, apa itu sel sabit? Anemia sel sabit. Penyakit anemia sel sabit disebabkan oleh mutasi pada gen yang bertanggungjawab ke atas sintesis hemoglobin. Hemoglobin yang terdapat dalam sel darah merah ini mempunyai bentuk sabit macam ni. Ini darah merah yang normal. Kalau ini yang tak normal, which is dia bentuk sabit lah, nampak tak macam tu macam bentuk sabit tu. Lepas tu, hal ini menyebabkan oleh pembentukan sel darah merah yang tidak sempurna. Dia tak sempurna lah kalau yang macam asal dia bulat cantik je, tapi bila dah berlakunya pergantian base, dia jadi macam ni, sel sabit ni. Lepas tu, dalam organisma tu, sebahagian daripada sel darah merah pesakit ialah normal dan sebahagian lagi adalah berbentuk sabit. Maksudnya dia tak adalah fully bentuk sabit. Dia macam half normal, half lagi bentuk sabit. Dia punya darah merah tu, sel darah merah tu. Okey, untuk albinism ni pula, nama lain bagi albinism ni adalah albino. Macam ni. Warna albino ni. So, individu yang mengalami albinism dikenali sebagai albino. Albinism berlaku akibat gen yang bertanggungjawab untuk menghasilkan pigmen kulit, rambut dan mata telah mengalami mutasi. Maksudnya selepas je mutasi berlaku, which is mutasi yang sisipan base tu, yang penambahan base tu, dia akan berlaku perubahan pada pigmen kulit, rambut dan mata. Oleh hal demikian, pigmen ini tidak dihasilkan dalam albino. Okay, yang jenis mutasi yang kedua adalah mutasi kromosom. Mutasi kromosom melibatkan perubahan dalam struktur kromosom atau perubahan dalam bilangan kromosom. Maksudnya kalau macam manusia kan, kromosom normal bagi manusia adalah 2N, which is 46. So kalau kekurangan ialah dia akan jadi 45. Kalau penambahan dia akan jadi 47. So mutasi kromosom dapat menyebabkan perubahan ciri-ciri pada organisma.
So apabila penambahan dan kekurangan berlaku pada bilangan kromosom yang normal iaitu 46, akan berlakunya perubahan pada ciri-ciri itu juga. Ialah dah bilangan kromosom dah berubah, mestilah dia punya ciri-ciri pun akan berubah. Okey, perubahan dalam struktur kromosom melibatkan perubahan dalam susunan gen pada suatu kromosom. Perubahan struktur kromosom menyebabkan keabnormalan pada kromosom berkenaan. Keadaan keabnormalan ini disebut sebagai aberrasi kromosom. So kalau cakap pasal aberrasi kromosomnya, mesti dia berkait dengan keabnormalan pada kromosom yang sesuatu kromosom berkenaan. So jenis-jenis perubahan struktur kromosom, apa benda typo teruk sangat ni. Jenis-jenis perubahan struktur kromosom adalah, ya Allah, seperti pelenyapan, pergandaan, penyongsangan dan transkolasi. Nanti kita tengok jenis-jenis perubahan struktur kromosom tu. Okay, inilah macam pelenyapan, penggandaan, penyusunan dan transkolasi. Okay, kita tengok dulu dekat penyelapan. Penyelapan ni adalah salah satu hujung atau segmen di dalam kromosom putus dan hilang. Which is hilang lah, faham tak macam ni? Macam ni A, B, C. Lepas tu yang kod kedua adalah D, E, C. Tapi selepas dia berlaku mutasi, dia jadi A, C dan D, E, F. So nama dia pun akan berubah jadi kromosom mutant. Yang macam tadi biar kata mula-mula tadi, kalau selepas dia berlaku mutasi, kromosom tu akan jadi nama dia mutant. So inilah mutant. Sebab apa? Sebab dia berlaku proses pelenyapan pada kromosom kita. Dia kurang kromosom. Hilang. Okey, yang kedua, pergandaan. Sebahagian kromosom mengganda menyebabkan urutan base berulang. Maksudnya kalau macam asal ni A, B, C kod dia, lepas tu D, E, F kod dia. Tapi ada tambah satu B. So dia akan jadi A, B, B, C dan D, E, F. So ni akan dikenali sebagai kromosom mutant juga. Sebab apa? Sebab ada mutasi berlaku. Yang ketiga adalah penyongsangan, iaitu segmen kromosom terputus, berputar pada 180 darjah dan disambung semula, iaitu urutan gen pada kromosom yang berubah. Macam ini kita tengok adalah FED dan CBA. Tapi selepasnya berlaku mutasi, iaitu adanya agen mutagen, dia akan jadi AED dan CBF. Yang seterusnya, yang keempat adalah transkolasi, iaitu sebahagian daripada kromosom terputus dan bersambung dengan kromosom bukan homolog yang lain. Macam asal dia ni A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Tapi selepasnya berlaku mutasi, A, B, C ni kekal, G, H ni pun kekal, I ni kekal. Tapi D, E, F dengan J, K, F dengan J, K, L ni dia macam songsang. Faham tak? Nampak tak? Dia macam songsang berlaku. Maksudnya transkolasi ni tak berlaku pada semua, tapi dia pada sebahagian lah. Dan ada kromosom yang kekal, which is kromosom homolog yang bersambung lah. Lepas tu dalam perubahan bilangan kromosom, organisma diplot iaitu 2N kehilangan satu atau lebih kromosom atau memperoleh satu atau lebih kromosom tambahan. Maksudnya 2N tambah 1, which is 46 tambah 1. Dia akan jadi penyakit lain, sindrom lah. Adalah jenis sindrom dia. Lepas tu kalau macam 2M tolak 1 pun 46 dia kurang 1, 45 macam tu. Keadaan ini berlaku apabila kromosom homolog gagal terpisah semasa anafasa 1 meiosis atau kromatik kembar gagal terpisah semasa anafasa 2 meiosis. Hal ini mungkin disebabkan gentian gelendong yang normal gagal terbentuk semasa meiosis. Fenomena ini dikenali sebagai tak disjunksi dan ini mengakibatkan bilangan kromosom yang tidak normal. Gamit mungkin kehilangan satu atau lebih kromosom atau memperolehi satu atau lebih kromosom. Maksudnya macam ni. Kalau yang ni tak disjunksi semasa meiosis 1, yang ni masih meiosis 2. Ni bahagi tengah. Ni bahagi tengah. Kita tengok belah sini dulu. Okey. Tak disjunksi pada kromosom homolog semasa anafasa 1. Sepatutnya masa sini kan diorang kan terpisah. Pasangan homolog ni kan
ada dua. Maksudnya satu ke kanan, satu ke kiri. Tapi yang belah bawah ni dia tak terpisah pun. Dia tertarik ke sebelah bahagian. So dia gagal terpisah lah semasa anafasa 1. So bila dia gagal terpisah masa anafasa 1, dia akan bawa benda tu sampai ke anafasa 2. So masa ke anafasa 2 dia akan terpisah lagi kan. So macam ni dia pisah. Dia akan tarik ke gentian gelendung. So dia akan menghasilkan yang ni N tambah 1. Dan N tambah 1, N kurang 1. Yang tambah 1 ni, N ni dia selalunya N kan ada 2 je. Tapi yang ni dia lebih 1. Maksudnya N lebih 1, N lebih 1. Kalau yang ni pula ada 1 je. So N kurang 1, N kurang 1. Ini masa anafasa 1, tak dijansi. Lepas tu kalau ini masa meiosis 2. Masa meiosis 2, masa anafasa 1 dia berjaya terpisah. Macam ni, dia berjaya terpisah. Tapi masa meiosis 2, dia gagal terpisah. Maksudnya, nampak tak? Dia gagal berpisah. Dia macam ikut member dia pergi belah sini. So, berlakunya lah kat sini normal N, sini pun normal N. Kat sini pula N lebih 1 dan sini pula N kurang 1. So, keabnormalan dalam bilangan kromosom seks boleh terjadi akibat tak disjansi semasa spermatogenesis atau semasa oogenesis. Persenyawaan yang melibatkan gamet yang tidak normal akan menghasilkan zigot yang berkembang menjadi individu yang mempunyai ciri-ciri tidak normal. Maksudnya dah dia punya bilangan kromosom pun dah tak normal. So dia akan memberi efek lah dekat ciri-ciri seseorang tu. So individu itu akan mengalami perubahan fenotip. Okey, kalau macam ni masa-masa oogenesis. Maksudnya oosit sekunder yang abnormal disenyawakan oleh sperma yang normal. Kalau macam ni dia XX kan. Tapi bila dah dibahagikan, yang ni kosong. Ini ada SS. So sperma pun ada. Sperma datang sperma ada tapi dia tak ada ni. So dia tak berpasangan tau. Dia single je. Kan dalam kromosom kan dia kena ada X dengan X. Tapi yang ni dia single. So dia XO. Bila dia XO, dia akan kekurangan satu bilangan kromosom. Maksudnya yang normal 46. Tapi dia kurang satu, dia jadi 45. Which is dia sindrom Turner. Sindrom Turner ni dia adalah kurang kromosom. Okey. Kalau yang ni pula, dia tak ada X tapi sperma Y ada. So zigot tak boleh hidup lah. Zigot tu mati sebab apa? Sebab X tak ada. X ada, dia just ada Y je. So tak boleh lah sebab lelaki pun kena ada X dengan Y kan. Macam tu. Kalau macam yang belah sini pula XX tapi tambah pula dengan sperma Y. So dia akan jadi XXY. So bila lebih satu kromosom X, dia adalah sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter tu adalah lelaki yang berciri-ciri lembut. Maksudnya dia macam ada payudara, lepas tu testis dia yang kecil. Itu adalah sindrom Klinefelter. Sebab apa dia sindrom Klinefelter? Sebab dia lebih X, faham tak? Patutnya dia kena XY je. Kalau dia nak lelaki normal, dia XY je. Tapi ni dia lebih X, which is dia XXY. So muka dia akan lebih licin lah. Macam perempuan, macam tu. Kalau yang macam sebelah ni X, lepas tu ada sperma X. So perempuan tu adalah sindrom 3X. Okay. Yang seterusnya adalah tak disjansi kromosom seks semasa spermatogenesis. Oosit sekunder yang normal disenyawakan oleh sperma yang abnormal. So sperma dia adalah XY. So sperma dia kat sini kosong, kat sini ada. So kat sini tak ada sperma kan. So dia jadi X sahaja. So XO. So bila XO, ingat je kalau tulis XO je mesti sindrom Turner. Which is dia kurang kromosom iaitu 45. Tapi kalau XY, dia lebih X, dia jadi XXY iaitu sindrom Klinefelter. Iaitu lelaki yang yang ada ciri-ciri perempuan tadi tu lah. Dia lelaki tapi dia macam ada payudara sikit, macam tu. So ingat je kat sini kalau XO je sindrom Turner, which is kurang kromosom. Kalau lebih kromosom adalah 47 tu adalah sindrom Down. Tapi kalau lebih kromosom X iaitu XXY adalah Klinefelter.
Okey, ciri-ciri penyakit dalam mutasi kromosom. Macam ni sindrom Down. Okay, dia ada terbagi pada dua tau. Satu keabnormalan dalam autosom dan satu lagi keabnormalan dalam kromosom seks. Okey, dalam keabnormalan dalam autosom ada dua, iaitu sindrom Down dan sindrom Cri-du-Chat. Okey, sindrom Down ni adalah seseorang itu yang memiliki kromosom lebih. Ada kromosom lebih, iaitu normal 46 tapi dia ada 47. Dan dia berlaku pada 21 lah, pasangan kromosom 21. Macam ni, dia lebih satu kromosom. Macam lain semua 2 tapi dekat 21 je dia ada 3, iaitu 47 lah. So kalau nampak je dekat 21 macam ni, automatic syndrome Down. Iaitu ciri-ciri dia, individu itu sama ada lelaki atau perempuan mempunyai mata sepet, hidung penyek, lidah terjelir, dahi yang lebar dan kebiasaannya terencakkan. Macam ni lah selalunya. Dan selalunya sindrom Down ni muka diorang sama je semua. Yang kedua adalah sindrom Cri-du-Chat. Ia berlaku perubahan dalam struktur kromosom disebabkan pelenyapan hampir keseluruhan kromosom nombor 5 pada lengan pendek kromosom berkenaan. Ciri-ciri dia, pesakit menangis seperti kucing mengiau semasa bayi. Pesakit menunjukkan pertumbuhan yang lambat serta mengalami kecacatan mental dan fizikal. Kebanyakannya penyakit mati semasa kanak-kanak, tapi ada juga pesakit tu still lagi hidup sampai sekarang. Contohnya macam ada seorang influencer tu, Nelisa yang makeup tu kan. Dia ada seorang adik yang mengalami sindrom Cri-du-Chat. Nanti korang search lah dekat TikTok. Nama dia Nelisa, Nelysa. Macam tu. Macam ni kan. Ini perubahan daripada kecil sampai ke besar. Kalau yang A ni, dia masa dia umur 8 tahun. Yang ni masa dia umur 2 tahun. 8 bulan. Yang ini 8 bulan. Yang B ni 2 tahun. Yang C ni 8 tahun. Yang ni masa dia umur berapa tak tahu. Nampak tak? Dia nampak je macam normal tapi sebenarnya dia kecacatan mental. Macam tu lah. Lepas tu yang ni adalah keabnormalan dalam kromosom seks. Iaitu ada 3. Sindrom Klinefelter, sindrom Jacob dan sindrom Turner. Sindrom Klinefelter ni adalah macam Bea kata tadi, dia XXY. Sepatutnya kalau lelaki, and sindrom Klinefelter ni berlaku pada lelaki je tau, tak ada perempuan. Sebab dia XXY. So sindrom Klinefelter ni kalau ikutkan lelaki normal adalah XY. Dia punya kromosom dia, tapi dia adalah dia tapi tapi sindrom Klinefelter ni adalah XXY. Macam ni. Lelaki yang ciri-ciri dia, lelaki yang mandul dengan testis yang kecil yang gagal menghasilkan sperma, mempunyai suara dan buah dada seperti wanita, mempunyai kaki dan tangan yang panjang. Ini adalah sindrom Klinefelter. Dan yang seterusnya adalah sindrom Jacob, iaitu XYY. Kalau XYY adalah sindrom Jacob, iaitu perempuan tu dia macam ni lah ciri-ciri dia. Lelaki yang mempunyai ketinggian lebih daripada lelaki normal, mempunyai masalah jerawat teruk di muka, lambat bertutur dan mempunyai masalah pembelajaran, mempunyai masalah otot yang lemah. Yang seterusnya adalah sindrom Turner. Sindrom Turner ni adalah jenis yang kromosom kurang 1. Maksudnya 45. Macam ni. Macam nampak je expo adalah Turner. Sindrom Turner. Maksudnya perempuan yang mandul dan kekurangan ciri-ciri seks sekunder perempuan. Buah dada dan ovarinya tidak berkembang. Individu ini mempunyai kulit berlipat pada kawasan leher. Lehernya bertaut atau mempunyai IQ yang rendah. Okey. Seterusnya adalah mutasi sel soma dan sel gamit. Mutasi dapat berlaku kepada sel soma atau sel gamit dan akan menghasilkan variasi dalam populasi. Okey, ini adalah perbezaan antara mutasi sel soma dengan sel gamit. Okey, sel soma melibatkan sel-sel badan seperti kulit dan sel mata. Manakala sel gamit pula melibatkan sel germa yang menghasilkan sel gamit, iaitu oksid sekunder atau sperma. Sel soma pula tidak boleh diwariskan kepada keturunannya. Maksudnya dia stop sampai situ je. Yang lain tak adalah, macam itulah.
Dan gamit pula boleh diwariskan daripada induk kepada anak. Maksudnya dia boleh berlaku kepada generasi yang akan datang. Yang selsoma pula, penyakit hanya akan dialami oleh individu yang mengalami mutasi. Dan sel gamit pula, penyakit akan dialami oleh individu yang mengalami mutasi dan akan diwarisi oleh keturunannya. Maksudnya kalau selsoma ni berlaku pada siapa yang berlaku mutasi je, which is kalau ada mutagen tadi tu lah. Tapi kalau sel gamit and selsoma ni pula, dia akan berhenti daripada situ je. Dan generasi yang baru akan mungkin akan normal. Tapi kalau sel gamit ni pula, dia berperingkat atau macam bukan berperingkat, dia berterusan sehingga generasi yang seterusnya. Contohnya macam rabun ke, macam tu lah. Selsoma ni penyakit yang berkaitan dengan sel sistem saraf. Dan sel gamit ni pula semua penyakit yang boleh diwarisi seperti thalassemia. Okay, itu sahaja. Terima kasih.